Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. InsyaAllah tajuk yang seterusnya adalah yang terakhir, itu tajuk hadanah. Apakah dimasukkan dengan hadanah? Okey, hadanah ini merupakan menjaga, maksudnya proses penjagaan seseorang yang belum berupaya menguruskan diri serta mendidiknya. Maksudnya dia merujuk kepada kanak-kanak lah, bermula daripada lahir, yang mana dia tidak berupaya untuk menguruskan dirinya, yang melibatkan dari segi berpakaian, membasuh najis, kan, makan, minum semua sekali. Memang kita tahulah kecil-kecil memang tak boleh buat apa-apa lah. Okay, selain sehinggalah dia dapat berdikari, maksudnya dapat menguruskan diri sendiri, makan, minum, berpakaian, mengambil wuduk dan sebagainya lah. Di samping itu juga bukan sekadar jaga dari segi fizikalnya, tapi juga mendidik sesuai dengan pelbagai tahap tumbesaran. Tahap tumbesarannya didik setakat mana dia faham. Bila dia dah faham, kan, masa setahun, 2 tahun kita tak faham apa-apa lagi. Bila dah 4, 5 tahun dah pula dah faham sikit-sikit, kan. Jadi tahap dia untuk kita mendidik dengan akhlak yang murni, kan. Maksudnya yang dimasukkan dengan islah, maksudnya melenturnya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi di sini kalau kita lihat, hadanah ni ada 2 aspek, itu melihat kepada jaga fizikal dia sehingga dapat menguruskan dirinya dengan baik, kemudian kita menterbiahnya sesuai dengan tahap dia lah, tahap umur dia itu. Okey, jadi hikmahnya kita dapat lihatlah bahawa kita tahu kanak-kanak yang masih kecil tidak berupaya untuk menguruskan diri sendiri. Dan juga kita lihat dalam konsep, dalam sudut yang lain pula, kita, ibu bapanya lah yang membentuknya untuk jadi apa, kan, yang disebut nak menjadi Yahudi ke, jadi Nasrani ke, jadi Majusinya, inilah daripada kecil lah. Yang ini dipanggil sebagai melentur buluh, biarlah daripada rebungnya. Itu membentuk akhlaknya dengan akhlak yang baik. Okey, jadi hak hadanah ni dia asalnya merupakan hak bagi kanak-kanak dan juga penjaga. Dari sudut hak kanak-kanak, jika dia hanya menerima ibu kandungnya saja sebagai penjaga, di mana dengan menolak penjaga-penjaga lain, dia reject. Ya, maksudnya dia menangis, dia tak nak mak dia saja. Kan, orang lain dia tak nak, semua menangis tak nak mak dia saja. Atau tidak ada penjaga lain selain ibunya saja, atau bapa dan anak ini tidak mempunyai wang atau bapa. Ibunya saja, maksudnya tidak ada penjaga selain daripada ibu dan bapa, dan anak ini tidak punya wang untuk mengupah dan menjaganya, maka dalam keadaan ini wajib kata ibu kandung untuk menjaga anak tersebut, kan. Maksudnya orang lain tak boleh jaga. Ibunya ada, kan, bapa dan anak tak ada duit, kan, miskin lah. Anak tu mungkin dapat melalui wasiat ke, kan. Contohlah, tu dari segi fiqhnya boleh berlaku, walaupun perkara ni nadir berlaku, kan. Jadi bapa dan kanak tidak punya wang untuk orang yang upah, maka dalam keadaan ini ibulah yang wajib jaga demi kelangsungan hidup kanak-kanak tersebut. Okey, jadi dan ibu juga dalam keadaan ini boleh dipaksa untuk pihak mahkamah untuk jaga, kan. Ini punya konsep yang macam tu lah. Okey, itu dari segi asasnya boleh diktirkan dalam nota kamu. Okey, dan seterusnya, siapakah orang yang berhak kepada penjagaan anak? Okey, orang yang berhak kepada penjagaan anak ni, dia ada susunan dia, kan. Jadi asasnya penjagaan anak-anak merupakan hak ibu bapa selama mana hubungan perkahwinan itu masih wujud. Jadi ini dalam keadaan aman damai lah. Bila aman damai ni tak ada isu dah. Dari segi jaga anak ni saling jagalah, kan. Ibu biasanya duduk rumah ni hak kebiasaan, duduk rumah. Kemudian ayah bekerja, jadi di rumah mak lah jaga anak. Ayah bekerja, beri nafkah untuk keluarga, kan. Tapi kadang-kadang ada juga kedua-dua bekerja. Yang ni pun dah ramai dah, jadi satu fenomena biasa. Jadi biasanya penjagaan sementara tu dia hantar pada pengasuh lah dengan berupah, kan. Yang biasanya duit ayah lah upah biasanya. Kemudian yang jadi isunya hak hadanah ni bila biasanya bercerai, berpisah. Ataupun mungkin jadi berlaku kematian, kan, ibu mati, tiba-tiba nenek sebelah ibu berebut anak tu pula. Kadang-kadang jadi juga isu. Jadi siapakah yang berhak untuk jaga
anak ni sebenarnya. Khususnya yang biasa berlaku bila berpisah lah. Biasa berlaku isu hadanah ni. Berpisah suami isteri. Jadi siapakah yang paling berhak untuk mendapatkan hak hadanah? Okey, jadi di sini nombor satu yang berhak mendapat hak hadanah adalah ibu kandung. Kan? Ibu kandung tu nombor satu. Kenapa ibu lebih berhak daripada bapa? Yang pertama, kasih sayang yang tinggi kepada ibu. Dan sabarnya ibu dalam bab menjaga anak. Kan? Daripada kecil dengan kerenahnya, dengan meraungnya, dengan meratapnya. Kan? Jadi dalam bab ni ibu lagi sabarlah berbanding dengan ayah. Dan juga ibu lebih bersikap lemah lembut dalam menjaga dan mendidik anak-anak, di samping mampu memberikan kasih sayang dan belayang yang diperlukan oleh anak-anak kecil. Dia adalah dalil-dalil yang dikemukakan oleh syarak daripada hadis, kan? Contohnya daripada hadis Abdullah bin Amr, kan? Ini contohnya lah. Okey. Dan dari segi enamel pun sama juga. Dalam Undang-Undang Negeri Terengganu 2017, dikata tertakluk kepada Seksyen 85, ibu adalah yang paling berhak dari segala orang yang bagi menjaga anak kecilnya dalam masa ibu itu masih dalam perkahwinan dan juga selepas perkahwinan jadi dibubarkan. Masih dalam perkahwinan, maksudnya sebelum berpisah lah. Dan juga selepas berpisah, selepas dibubarkan, ibulah yang paling berhak jaga anak kecil. Okey, kalau tiada ibu kandung macam mana? Kalau tiada ibu kandung, pergi kepada nenek. Pergi kepada nenek. Nenek maksudnya ibu kepada ibu. Jadi inilah dia punya ranking dia. Ranking dari segi susunan kalau ibu kandung tak ada, seperti matilah. Contohnya ibu mati ataupun berpisah tapi ibu tak nak jaga. Kan? Jadi sekarang ni siapa yang berhak? Cuba tengok, kita tengok turutan ni lah. Yang pertama, ibu kandung nombor satu. Kemudian, ni kalau berlaku perebutan lah. Kalau tak berebut, tak ada isu benda ni. Okey. Yang pertama, ibu kandung. Yang kedua, jatuh kepada nenek sebelah ibu dan ke atas. Atas ni maksudnya moyang lah. Moyang sebelah ibu dan seterusnya sampai ke atas. Kemudian barulah pergi kepada nenek sebelah bapa. Nenek sebelah bapa, maksudnya ibu kepada bapa dan ke atas. Maksudnya habiskan jaluran ibu dulu ke atas, kemudian barulah pergi nenek sebelah bapa sampailah ke atas. Kemudian seterusnya, kalau tak ada saudara perempuan ibu sebapa, contohnya kakak lah. Kakak kan. Contohnya mati mak. Lepas tu mati mak, bapa tak ada. Saudara perempuan lah jaga kalau ada kakak yang cukup syarat lah. Tapi kena cukup syarat lah untuk jaga tersebut. Begitulah seterusnya mengikut tertib sini. Okey. Kemudian dalam bab ni kita tengok perempuan lebih diutamakanlah daripada lelaki dalam bab penjagaan, kan hikmah yang kita nyatakan tadi lah, lebih bersabar, lebih tabah dalam mendidik kanak-kanak kecil. Yang ni biasa kita nampak terang lah. Contoh dalam dekat nursery kan. Nursery orang tua ni biasa jaga ni perempuan lah biasa. Jarang kita tengok nursery ni orang lelaki semua yang uruskan, tak ada. Tak berapa sesuai lah. Takut kena sepak terajang, susah budak-budak tu kan. Okey, sekarang ni bagaimana pula dari segi susunan siapakah yang berhak jaga dari segi pihak lelaki ni? Sekarang ni kita sebut mula perempuan dulu, kemudian lelaki, kemudian bila bercampur gaul lelaki perempuan, siapakah lebih berhak dari segi susunannya. Okey, di sini yang pertama bapa kandung lah yang berhak, kemudian datuk dan ke atas. Datuk ke atas ni maksudnya ayah kepada ayah sampai ke atas lah. Kemudian saudara lelaki ibu sebapa, saudara lelaki sebapa, anak lelaki kepada saudara lelaki ibu sebapa, itu maksudnya sepupu lah ni. Kan? Begitulah seterusnya sampai ke bawah. Ini adalah list senarai. Ni pertama perempuan, list perempuan yang berhak pada hadanah, dan ini adalah list lelaki yang berhak pada hadanah. Okey, sekarang ni kalau bercampur gaul, bila berlaku perebutan lah contohnya kan. Yang pertama yang berhak adalah dapat ibu kandung. Yang kedua dapat nenek sebelah ibu. Bukan bapa nenek sebelah ibu menang. Maksudnya kalau bergaduh, berebut nenek sebelah ibu, maksudnya contoh bagi kes mati ibu lah contoh kes mati ibu lah biasanya. Kalau ibu ni kalau hidup dia akan jaga juga kan, akan juga anak dia jaga. Jadi bagi kes berebut contohnya ibu kandung mati, ayah ada, tiba-tiba nenek berebut nak juga, cucunya tu menang nenek sebenarnya di sini. Menang nenek sebelah ibu menang, bapa kalah. Kan? Tu kedudukan dia. Ni yang biasa isunya duduk sini lah biasanya. Perebutan antara bapa kandung dengan nenek sebelah ibu. Kan? Kemudian barulah pergi nenek sebelah bapa.
kan. Datuk maksudnya kalau nenek sebelah bapa berebut dengan nenek sebelah ibu, memang menang sangatlah nenek sebelah ibu ni. Okey, gitu. Contohnya kemalangan. Kemalangan mati ibu dan ayah, baby je hidup seorang. Berebut nenek sebelah ibu dengan nenek sebelah bapa, menang nenek sebelah ibu. Okey, kalau berebut. Kalau tak berebut, dia gila-gila tak ada masalah lah. Okey, datuk sebelah bapa, kemudian saudara seperempuan seibu sebapa, saudara lelaki sebapa, begitulah seterusnya lah. Okey, ini adalah dari segi ranking bila bercampur gaul. Tempoh penjagaan anak ni ada tempohnya lah. Kalau ikut secara umumnya, kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i lah, tempoh penjagaan anak ini adalah sampailah dia 7 tahun lah. Kan? Maksudnya bila sampai 7 tahun dan dia pun memayis kan. Dia pun memayis, maka itu adalah tempoh sampai hadanah. Dan bila dia sudah memayis, bila cukup 7 tahun dah memayis lah. Biasanya 7 tahun memang dah memayis lah. Kan? Ada juga kadang-kadang tak sampai 7 tahun sudah memayis, sudah dapat tahu buruk dan baik semua sekali itu pun juga dikira sebagai memayis. Tapi ghalibnya 7 tahun lah untuk jadi kayu ukur untuk dikenali budak tu sudah memayis, sudah tahu buruk baik, mudarat, manfaat, kan, bersih kotor. Jadi masa itu diberi pilihan lah untuk sama ada nak memilih untuk dia hidup dengan ibu ataupun bapa. Maka siapa yang dipilih, maka dia lah dapat hak penjagaan tersebut. Sebab apa? Sebab hadanah ni kita tahu dia tamat apabila cukup umur 7 tahun. Jadi maksudnya dia tak perlu diuruskan lagi lah dirinya itu. Maksudnya dia sudah boleh lah pakai pakaian sendiri, mandi sendiri, basuh berak sendiri, kan, makan minum sendiri, dah boleh dah. Jadi lepas pada tu, kalau serah ke ayah pun tak ada masalah ya. Pakai je lah pakaian, kan, makan sendiri lah, kan. Gitulah cerita dia dari segi tempoh hadanah tersebut, yang mana tamat bila umur 7 tahun dan diberi pilihan lah lepas pada tu untuk memilih sama ada kepada bapa ataupun ibu. Okey. Syarat hadanah yang pertama mesti seorang berakal lah. Siapa nak jadi. Maksudnya kalau ibu tu gila, ayah tu berakal, kan, dan nenek pun tak nak, dapat kepada ayah lah. Gitu maksudnya. Sebab apa? Kita tahu jelas lah orang tidak berakal ni macam mana dia nak jaga orang, kan, dia sendiri pun tidak terurus. Kemudian Islam. Dia mesti seorang yang Islam. Contohnya kalau berlaku perebutan, kan. Okay, mak Islam, ayah kafir, memang menang ke ibu lah, kan. Ataupun ibu kafir, ayah Islam, menang ke ayah, gitu. Itu dari segi hukum yang telah ditetapkan. Tapi di sana ada khilaf jugalah. Seperti mazhab Hanafi dan Maliki, dia kata tidak disyaratkan Islam bagi wanita mendapatkan hak hadanah, di mana wanita bukan Islam sama ada kitabiah ataupun tidak berhak mendapat hak hadanah sama ada wanita ibu kandung ataupun bukan. Maksudnya nenek lah. Ini kerana asas kepada penjagaan anak-anak adalah kasih sayang. Okey, kasih sayang ni tiada bezanya dengan sebab berlainan agama. Hmm. Jadi itu adalah dari segi pandangan Hanafi dengan Maliki lah. Okey, cara dasarnya. Okey, ini ada khilaf lah ulama, dah boleh detailkan lah dalam buku dah. Tapi kena pantau lah tersebut ni. Kena pantau lah. dengan dipantau lah supaya mak ayah tersebut dia tidak ajar benda yang bercanggah dengan Islam lah. Itu saya prinsipnya lah. Okey. Okey. Kemudian dari segi ifah dan amanah. Maksudnya ifah dan amanah dia seorang yang maksudnya dia bukan fasik lah kita kata. Yang maksud dia jaga diri sendiri, sebab dia kerana orang kata hadanah ni dia bukan saja melibatkan tu. Okey, tak apa, kita sambung Kita sambung dalam klip yang berikutnya, insya-Allah. Okey.